Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajid wa hawlahu nasun min Quraisy إذ جاء عقبة ابن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل ابن هشام وعتبة ابن ربيعة وعقبة ابن أبي معيط وشيبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف وأبي ابن خلف شعبة شاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيَّةَ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ أو كما قال. Hadis sahih rawahul Muslim. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan cerita yang pernah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lagi berhijrah ke Madinah. Benda ni jadi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah. Dan di saat itu waktu mula-mula Islam ni baru diceritakan dan disebarkan kepada penduduk-penduduk Mekah. Abdullah ibnu Mas'ud dia kata, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di hadapan Kaabah. Nabi duduk sujud di hadapan Kaabah. Tiba-tiba bila Nabi duduk sujud di hadapan Kaabah itu, Nabi dikelilingi dengan beberapa orang pembesar-pembesar Quraisy, yang mana mereka ni memang terkenal dengan sifat yang cukup tak suka kepada Nabi dan tak suka kepada agama Islam. Waktu Nabi sujud tu, wa haulahu nasun min Quraisy, depa pakai duk keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sujud. Tiba-tiba idz jaa Uqbah ibn Abi Mu'ayt bisala jazur. Dalam ramai-ramai depa duk keliling Nabi itu, mai satu orang pembesar Quraisy yang bernama Uqbah
ibn Abi Mu'aid, dia membawa salah jazur, dia membawa satu kantung ataupun satu guni daripada najis-najis unta. Dalam tu ada najis unta, dalam tu ada perut unta hak busuk apa semua, dia duk pegang guni tu. Faqazafahu ala zahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karung guni yang dia pegang tu, dan di dalamnya itu mempunyai najis unta dan juga perut unta yang sudah busuk. Dia duk pituang atas badan Nabi waktu tu Nabi tengah duk sujud. Dia pituang atas badan Nabi, maka kotoklah badan Nabi di kala tu. Nabi SAW falam yarfa' ra'sah. Nabi tak angkat, Nabi tak panggung ketika mana duk sujud tu. Walaupun atas badan dia penuh dengan najis unta, walaupun atas badan dia penuh dengan perut unta hak busuk apa segalanya ni, Nabi tak panggung. Nabi meneruskan sujud dia. Sahabat Nabi waktu tu, dia pun nampak benda ni jadi. Tapi tak ada siapa pun yang berani nak halang apa yang diperbuatkan oleh penduduk Quraisy kepada Nabi SAW. Sebab semua pakat dalam keadaan takut. Yang ada sahabat-sahabat waktu tu, mereka tak mampu nak halang. Kerana di saat itu, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Mekah ni memang sedang melakukan pembantaian ke atas umat Islam. Siapa yang cuba nak tunjuk kata dia Islam, nyawa dia nanti akan melayang. Siapa nak tunjuk kata dia tu ikut agama Nabi Muhammad, nanti anak bini, anak dia, adik-beradik dia apa semua tu akan berada dalam keadaan terancam. Jadi tak ada siapa berani untuk nak tunjuk, dan tak ada siapa pun berani untuk nak defend, nak mempertahankan Nabi SAW. Dia terus pergi habang kepada Fatimah, dia panggil Fatimah, dia cerita ayah hang apa yang dia telah buat pada ayah hang. Faja'at Fatimah fa akhadathu ala zahri. Fatimah pun bila ada orang habang kepada dia, kata pak dia ni pembesar Quraisy, sudah duk pituang najis atas badan dia waktu dia duk sujud depan Kaabah, dia pun lari mai dalam keadaan fa akhadathu ala zahri wa da'at ala man sana'. Menangis teresak-esak Fatimah sambil dia duk kaih apa yang duk ada atas badan bapa yang dia sayang. Lalu dia duk kata wa da'at ala man sana'. Dia duk kata, apalah yang hampa buat dekat pak aku ni? Pak aku buat hampa? Pak aku buat apa yang hampa sakit hati sampai tarani ni? Dia bukan dia buat apa pun. Dia duk buat ibadat dia tak kacau hampa. Dia tak pernah duk ugut hampa. Dia tak pernah maki hampa. Tiba-tiba hampa duk buat perangai macam ni dekat dia. Gamak hampa buat macam tu, kalau bahasa kita. Faqala Nabi SAW, lepas daripada Nabi dibuang semua najis atas belakang dia oleh Fatimah, Nabi pun panggung. Bila Nabi panggung daripada sujud tu, tak ada benda lain yang keluar daripada mulut Nabi melainkan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi? Allahumma alaika mala'a min Quraisy. Ya Allah, binasakan orang-orang ni. Hak ni memang habis. Habis ni dah orang kata apa? Habis dah Nabi duk sabar, Nabi duk tahan, habis dah. Tak ada benda lain yang boleh mempertahankan Nabi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Terus Nabi mohon kepada Allah. Nabi kata, Allahumma alaika mala'a min Quraisy. Ya Allah, binasalah puak-puak Quraisy ni. Dan Nabi SAW dia sebut nama puak-puak Quraisy yang duk keliling dia tu, Nabi sebut sorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala waktu Nabi berdoa. Antara dia siapa? Nabi sebut Allahumma alaika mala'a min Quraisy Aba Jahlin ibn Hisham. Abu Jahal Nabi sebut. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal. Wa Utbah ibn Rabi'ah. Nabi minta kepada Allah, binasalah Utbah dan juga bin Rabi'ah. Wa Uqbah ibn Abi Mu'aid. Nabi kata, ya Allah, binasalah Uqbah ibn Abi Mu'aid. Dia inilah yang duk tuang najis belakang Nabi tu. Lepas tu Nabi sebut lagi, Nabi kata, ya Allah, binasalah Syaibah ibn Rabi'ah. Ya Allah, binasalah Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, binasalah Ubay bin Khalaf. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu,
Dia kata walaqad ra'aituhum qutilu yauma badr. Allah Subhanahu wa taala dia memustajabkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kata Abdullah bin Mas'ud, sehinggalah aku dapat melihat orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama depa di dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu semua meninggal dan mati dalam keadaan begitu tragis ketika mana peperangan Badar. Hak Nabi sebut seorang ni semua pekat kena bunuh. Bukan tekat kena bunuh depa tu. Fa'alqu fi bi'r. Malah mayat depa itu ditanam di dalam satu lubang dalam keadaan penuh kehinaan. Orang tak pegang mayat depa, orang dengan kaki ya tolak masuk dalam lubang. Depa korek-korek lubang, depa tolak dengan kaki. Tak ada depa nak semadikan mayat dalam keadaan sempurna, depa nak mandikan mayat tu ke, depa nak tukar baju ke apa, tak ada. Depa tolak dengan kaki je, jatuh ke dalam lubang. Ghaira an Umayyah taqatta'at awsaluhu falam yulqa fil bi'ri. Abdullah ibn Mas'ud dia kata apa? Dia kata dalam ramai-ramai itu satu orang saja yang depa tak tolak masuk dalam lubang, iaitulah Umayyah ibn Khalaf. Siapa dia Umayyah ibn Khalaf ni tuan-tuan? Dia ni adalah tuan kepada Bilal bin Rabah yang menyeksa Bilal bin Rabah. Umayyah bin Khalaf. Dia ni depa tak tolak dia masuk dalam lubang tu. Pasal apa tak tolak? Taqatta'at awsaluhu falam yulqa fil bi'ri. Depa tak tolak pasal depa tak dapat nak cari sambungan daripada tubuh badan dia. Kepala dia duduk ujung tu, badan dia duduk tang ni, kaki dia duduk belah sana. Tak jumpa benda tu. Jadi bila tak jumpa, depa biar macam tu ya. Sehinggalah dia reput, dimamah oleh matahari. Habis macam tu. Tuan-tuan, ini satu penghinaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada orang-orang yang cuba hina agama Allah. Kepada orang-orang yang suka ataupun yang cuba nak menghina kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini nak abang-abang kat kita tuan-tuan, yang kata orang bukan Islam ni, orang musyrikin, orang kafir, mereka cukup tak senang ketika mana melihat orang Islam dapat mengamalkan Islam dengan sempurna. Orang boleh duduk main masjid, orang Islam boleh bersatu, orang Islam boleh mengamalkan Islam dengan baik, mereka tak suka. Mereka tak boleh duduk senang. Sehingga kan mereka akan mencari jalan untuk memporak-perandakan umat Islam macam mana secara sekalipun. Kalau menggunakan harta, hartalah mereka akan guna. Kalau menggunakan pangkat, pangkatlah mereka akan guna. Kalau menggunakan kuasa, kuasa nanti mereka akan guna. Yang penting, umat Islam tidak senang. Umat Islam tidak akan dapat untuk mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Kesimpulan yang seterusnya dalam hadis yang kita baca ni tuan-tuan, yang kata bantuan Allah Subhanahu wa taala itu, Tuhan pasti akan bagi kepada orang-orang yang dizalimi. Kerana doa orang yang dizalimi ini mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang seterusnya, lagi kita nak dekat kepada Allah, lagi besar ujian yang Tuhan buat main kat kita. Lagi kita nak dekat diri kepada Allah, lagi besar ujian Tuhan nanti akan timpa main kat kita. Kita takkan berasa satu tempat yang selesa. Tuan-tuan boleh duk main semayang di masjid ni pun, nak boleh main di masjid ni, ujian macam-macam duk main kepada kita. Nak boleh istiqamah dengan semayang subuh di masjid, dengan semayang zuhur di masjid, 5 waktu duduk di masjid, majlis ilmu pula kita boleh attend, kita boleh duduk di masjid. Ujian cukup besar main kepada kita tuan-tuan. Sama ada ujian tu dalam berbentuk material ataupun dalam berbentuk rohani. Dia main berasa tak apa nak larat, habis-habis semayang dia kira duk kali belakang nak lari keluar, dia main gitu. Kan tuan? Cerita ada macam tu. Nak duduk istiqamah buat benda baik ni bukan satu benda yang mudah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, riwayat daripada Abdullah ibn Musayyib an abihi anna Abu Talib lamma hadarathu al-wafah دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عمي قل لا إله إلا الله
kalimatan uhajulaka biha 'inda Allah. Faqala Abu Jahl wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, ya Aba Talib, targhabu an millata Abdil Muttalib? Falam yazala yukallimanihi hatta qala akhira syai'in kallamahum bihi ala millati Abdil Muttalib. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna lak ma lam unha an. Fanazalat ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ونزلت إنك لا تهدي من أحببت أو كما قال. Hadis sahih rawahul Bukhari. Nabi SAW ketika mana Abu Talib pak menakan Nabi. Kita kenal Abu Talib siapa dia? Pak menakan Nabi. Waktu Abu Talib pak menakan Nabi, hadarathul wafah. Waktu tu dia tengah lorat, sakit nak mati. Dalam keadaan lorat, nazak dah, dia sakit nak mati. Dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bila dengar kata pak menakan, yang bela dia daripada kecil sampai ke besar, yang duk bagi makan dekat dia, yang duk bagi tempat tinggal dekat dia, yang duk bagi perlindungan untuk dia nak berdakwah Islam, tiba-tiba jatuh sakit, dan sakit itu membawa kepada sakaratul maut, membawa kepada kematian. Nabi pergi ziarah waktu tu. Wa indahu Abu Jahl. Dan bukan saja Nabi duk ada dekat dengan Abu Talib. Di sisi Abu Talib itu ada Abu Jahal. Abu Jahal pun kaki ziarah orang sakit juga. Maknanya tuan-tuan, kalau tak biasa duk ziarah orang sakit, lagi teruk pada Abu Jahal. Sebab Abu Jahal pun pio dia kata ada orang sakit, dia pergi. Yang kata Abu Jahal. Bila Nabi SAW dia pergi waktu Abu Talib tu dalam keadaan sakit, lorat teruk tu. Dia kata kepada pak menakan dia, ayya ammi, dia kata pakcik, qul la ilaha illallah, katalah la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimah ni lah kalau engkau sebut pak menakan aku, kalau hang sebut pakcik, dia akan menyelamatkan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang aku nak minta. Sebab kita tahu bahawa Abu Talib, walaupun dia duk tolong Nabi SAW, walaupun dia di antara orang yang besar, antara penyumbang besar kepada dakwah Islam, tetapi dia tak masuk Islam. Walaupun dia bagi ruang kepada Nabi, hang nak dakwah Islam, silakan hang dakwah. Aku akan ada di belakang hang. Aku akan jadi orang yang akan defend hang daripada segala gangguan orang-orang musyrikin Mekah. Aku akan jaga hang. Tapi dalam waktu yang sama, tuan-tuan sekalian, hati dia tidak memeluk agama yang dibawa oleh anak menakan dia, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia berada dalam sakaratul maut, dia berada dalam keadaan larat macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi duduk dekat dia, Nabi pergi bisik di telinga dia. Nabi kata, wahai pakcik, sebutlah la ilaha illallah. Kalau pakcik sebut kalimah ni lah akan selamatkan pakcik daripada api neraka. Tuan-tuan, kita kalau boleh, kita nak anak yang macam tu. Kita nak anak yang ketika mana kita lorat, ketika mana kita sakit, dia boleh duduk dekat dengan kita dan peringat kita supaya kita menyebut kalimah la ilaha illallah. Yang tu aja. Kita nak daripada seorang anak, kita nak penghormatan yang terakhir untuk kita tu yang tu. Bukan dia nak teriak atas kubur, bukan dia nak teriak waktu mayat kita tu, orang pakai nak bungkus apa semua, sekali duk tunggu mana dia abang, mana dia adik mai kah, siapa nak cium dahi kah, ni penghormatan terakhir. Tuan-tuan, benda tu bukan boleh dapat apa pun. Melainkan waktu pak kita sakarat tu, dia boleh tolong pak dia ni. Pipi dekat pak dia, pi abang ayah, sebutlah la ilaha illallah, dan pak dia boleh sebut dengan kalimah tu, boleh peringat dengan kalimah ni. Yang ni lah baru betul penghormatan yang kita berikan kepada pak kita. Sebelum dia nak mati, itulah penghormatan. Tapi bila dah mati, nak buat apa dah? Tuan-tuan sekalian, memanglah anak tu boleh berdoa kepada Allah, memang kita boleh berdoa, yang tu silakan sampai bila-bila. Tapi duk pergi teriak, duk pergi kacau, pergi habis orang apa semua, duk peluk, duk teriak, minta maaf, ayah tak ada nak tengok waktu ayah sakit. Yang ni bukan cerita drama punya cerita. Yang penting apa tuan-tuan? Waktu dia sakit tu, hampir dekat dia, di situlah hang tolong dia. Antara benda yang hang boleh tolong, sampaikan kalimah la ilaha illallah di telinga dia.
Nabi SAW, dia pun sampaikan kalimah tu di telinga Abu Talib. Dan dalam waktu yang sama, tiba-tiba Abu Jahal, dan di sisi Abu Jahal ada seorang sahabat kepada Abu Jahal juga, iaitulah Abdullah ibn Abi Umayyah. Ada dua orang duduk dengan Abu Jahal. Nabi duk abang kata, pakcik sebut la ilaha illallah, sebutlah kalimah ni akan selamatkan kamu daripada api neraka. Abu Jahal sudah duk berselit masuk dah. Abu Jahal kata apa? Dia kata, ya Abu Talib, targhabu an millati abdi Muttalib. Dia kata, ni Abu Talib, hang nak ikut agama Muhammad ke? Hang tak suka ke agama ayah hang Abdul Muttalib? Agama nenek moyang kita tu betul dah. Agama tu lah yang hang duk pegang sampai kelar ni. Orang pakat duk segan dengan hang, orang pakat duk hormat hang, pasal hang duk pegang agama nenek moyang ni lah. Hang duk buat cara dulu tu betul dah. Yang hang nak pergi ikut agama Muhammad, dia buat apa? Dia sudah pergi racun Abu Talib di saat itu. Falam yazala yukallimanihi hatta qala akhir syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Sehinggalah tuan-tuan sekalian, depa duk racun Abu Talib. Last sekali kalam Abu Talib, dia kalih-kalih pergi dekat Muhammad, dia geleng kepala. Dia abang, aku tak mau ikut agama hang wahai anak menakan aku nak duduk dengan agama nenek moyang aku. Biarlah aku mati dalam keadaan aku tidak memeluk agama kamu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hidayah bukan milik kita. Hidayah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Bila Abu Talib meninggal, Nabi SAW amat sedih. Nabi sedih sungguh. Sehingga kan Nabi duk sebut dalam diri dia, Nabi kata apa? La astaghfiranna lak ma lam unha anhu. Nabi kata, aku akan minta Allah Ta'ala ampunkan kamu wahai pak menakan aku, selagi mana apa yang aku minta itu tidak dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tuan sekalian? Walaupun pak menakan Nabi bukan agama Islam, tapi Nabi nak minta juga kepada Allah, biar Allah Ta'ala ampunkan juga pak menakan aku ni. Pasal apa? Dia di antara penyumbang terbesar kepada tersebarnya agama Islam. Dia tolong banyak. Dia tolong banyak dalam menyebarkan agama Islam. Bila Nabi berasa macam tu, bila Nabi mula nak minta keampunan kepada Allah supaya ampunkan pak menakan dia ni, tiba-tiba Allah Ta'ala buat turun dalam surah At-Taubah ayat 113. Tuhan kata apa? Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah Ta'ala buat turun penegasan kepada apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Apa kata Allah Ta'ala? Maka nalin nabi, tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya bagi satu orang Nabi, dan walladzina amanu, dan bagi orang-orang yang beriman, tak patut, tak wajar. Apa dia yang tak patut, tak wajar? An yastaghfiru lil musyrikin. Hampa duk berdoa kepada Allah supaya Allah mengampunkan orang-orang yang membuat kesyirikan kepada Allah. Tuan-tuan, ayat ni pedih ni. Walaupun pak kita, walaupun mak kita, walaupun anak kita, kita tak boleh nak berdoa keampunan kepada mereka. Pasal apa? Kerana mereka ni bukan satu akidah dengan kita, bukan satu agama dengan kita. Tuhan bagi penegasan di saat itu. Sehingga kan Tuhan kata, walau kanu uli qurba min ba'di ba tabayyana lahum. Walaupun ulil qurba, makna dia ahlil qarib, adik-beradik. Walaupun dia tu pak hang, walaupun dia tu tok wan hang, walau dia tu pak menakan hang, walaupun dia tu anak hang yang hang sayang sekalipun, kalau dia bukan Islam, tak sepatut dan tak sewajarnya hang berdoa supaya mengampunkan dia. Pasal apa? Pasal dia bukan Islam. Dan Tuhan kata, annahum ashabul jahim, mereka itu adalah penghuni api neraka Jahannam. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa nazalat, dan turun pula ayat dalam surah Al-Qasas ayat 56 yang menegur Nabi SAW. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, sesungguhnya engkau tak boleh bagi hidayah kepada orang yang engkau sayang. Maknanya apa tuan-tuan? Kita tak boleh nak bagi hidayah ke orang. Kita boleh ajak orang buat baik. Soal orang nak buat baik ataupun tidak, itu bukan tugas dan tanggungjawab kita. Itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan,
dalam hadis ni nak abang kat kita, Nabi SAW dia sudah kehilangan tonggak utama dalam kehidupan dia. Nabi sudah kehilangan tonggak utama dalam kehidupan dia. Apatah lagi, Nabi kehilangan orang yang dekat, yang dia anggap sebagai ibu, yang dia anggap sebagai ayah. Itulah ibu dia, itulah ayah dia. Pasal Nabi ni ayah dan ibu dia dah meninggal dah. Pak menakan dia belak, itulah tempat dia mencurahkan kasih sayang. Tiba-tiba kasih sayang itu meninggalkan dia dan meninggal pula dalam keadaan tidak mengikut apa yang dibawa oleh dia, iaitulah agama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang saya ambil daripada cebisan cerita-cerita sebelum berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Sebelum berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj yang disebut sebagai Amul Huzni, yang disebut sebagai tahun kesedihan, sebelum Nabi dibawa oleh Allah daripada Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum peristiwa itu berlaku, inilah yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak menakan yang dia sayang meninggal. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Jibril, hadhihi Khadijah atatka bi ina'in fihi ta'amun aw ina'in fihi syarab fa aqri'ha min rabbiha salam wa bashirha bi baitin min qasab la sakhab fihi wala nasab atau kama qala. Hadis sahih rawahul Bukhari. Selepas daripada 2 bulan kematian Abu Talib, datang pula satu khabar yang tak berapa gembira kepada Nabi SAW. Bertimpa-timpa ujian hati, ujian kesedihan kepada Nabi. Selepas daripada dia diganggu oleh puak-puak musyrikin, waktu Abu Talib ada, mereka tak berani nak kacau. Waktu Abu Talib ada, mereka tak berani nak sentuh Nabi. Bila Abu Talib sudah meninggal, mereka dah mula menunjukkan kemarahan mereka. Mereka dah mula menunjukkan tidak suka mereka kepada Nabi SAW. Nabi sedih dengan peristiwa tu. Lepas tu peristiwa Abu Talib pula meninggal, Nabi sedih. Ini adalah peristiwa kesedihan yang bertimpa-timpa ke atas Nabi SAW. Mai pula 2 bulan selepas daripada kematian Abu Talib, tiba-tiba Jibril alaihi salam sudah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata apa? Ya Muhammad, hadhihi Khadijah. Muhammad, Khadijah isteri kamu yang ada dalam rumah kamu itu, atatka bi ina'in fihi ta'am au ina'in fihi syarab. Dia datang kepada kamu, dia membawa makanan yang banyak, dia membawa minuman yang banyak. Makna dia apa? Khadijah ambil Nabi SAW dan Khadijah bagi kesenangan kepada Nabi. Yang dulunya Nabi seorang pengembala kambing. Yang dulunya Nabi bukan orang yang ada harta. Tapi bila menikah dengan Khadijah, Khadijah bagi segala-galanya. Khadijah seorang yang berharta. Dia bela Nabi SAW. Dia jaga Nabi. Bukan takat dia jaga, malah apa yang ada pada diri dia, dia sanggup infakkan kepada Nabi untuk Nabi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mempercayai Nabi sebagai satu orang Nabi dikala orang telah tak suka kepada Nabi. Dikala orang duk kata kat Nabi macam-macam. Orang tak percaya kepada Nabi. Yang kata Khadijah, dia tetap mempertahankan suami yang dia cintai. Hampa nak kata dia ni gila, hampa nak kata dia ni pemecah belah masyarakat, hampa nak kata dia ni sudah tak betul, yang tu hampa punya pasal. Yang penting dia suami aku, yang penting aku tahu, aku kenal dia tidak seperti mana yang telah disebutkan oleh hampa semua. Itulah pegangan Khadijah. Itu pegangan Khadijah. Dia pegang betul-betul benda tu. Sehinggakan khabar daripada Jibril alaihi salam. Jibril kata apa? Faqri'ha min rabbiha salam. Muhammad, aku nak abang kepada kamu Muhammad, kata Jibril. Allah Subhanahu wa taala suruh aku sampaikan salam kepada Khadijah. Allahu akbar. Apa makna dia tuan-tuan sekalian? Makna dia masa Khadijah sudah tidak lama bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mai kepada Nabi Muhammad, Jibril kata, Muhammad, nak abang ni, Allah Taala
kirim salam kat Khadijah. Tolong sampaikan salam kepada Khadijah. Allah Ta'ala juga sebut apa? Wabashirha bibaitin min qasab. Ceritakan kepada Khadijah. Allah Ta'ala memberikan khabar gembira kepada dia bahawasanya dia akan berpindah daripada rumah atas dunia menuju kepada rumah akhirat yang penuh dengan mutiara-mutiara. Abang kat dia bagi khabar gembira kepada dia, dia akan pindah rumah. Lah ni dia duduk atas dunia lagi. Rumah tak ada apa lagi. Lepas ni dia akan pindah ke rumah akhirat yang penuh dengan qasab, yang penuh dengan mutiara, yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan kemewahan. Habangkan kepada Khadijah. La sakhab fihi wala nasab. Dan rumah tu dan di sana itu tidak ada kacau bilau. Di sana tu sudah tidak ada lagi cakap-cakap yang tak elok. Di sanalah akhirat, di sanalah syurga yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada Khadijah. Tuan-tuan, bila Nabi SAW dengar macam tu, Allahu Akbar. Lagilah Nabi berasa tak apa nak seronok. Pasal apa? Ini di antara kesedihan kali yang ketiga, iaitulah Khadijah akan diambil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benda ni tuan-tuan sekalian terjadi ketika mana? Ketika sebelum berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan muqaddimah itu bagi manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan, kitab yang ada pada tuan-tuan sekalian, kita buka muka surat 102 kalau tak silap, 103. 103. Tuan-tuan tengok muka surat 103. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik tuan-tuan, kalau kitab Rumi, yang tu kitab yang telah diwakafkan oleh masjid. Jadi bagi tuan-tuan yang main tu, tuan-tuan tengok ada kitab dalam dalam bekas ni, tuan-tuan ambil, kita boleh rujuk kitab tu. Cuma kitab tu sagi habis-habis bawa balik dalam tu. Jangan duk bola kereta pula. Kan? Jangan duk bola kereta. Sebab pengalaman-pengalaman yang lalu macam tu lah. Pihak masjid ni sikit punya bagilah apa semua. Lepas tu orang pakat ambil kitab ni, kami nak kena bagi balik. Dah ambil. Nak mengaji ambil bawa balik apa semua. Dia ambil bawa balik dengan ayam tu ya. Dia main pun main duk melenggang. Kitab tak tahu, kitab aku tak tahu. Rupanya tertinggal dekat Petronas, Taman Seri apa ni. Dan baik, dan kitab ni juga saya tak tahulah kitab ni boleh dah nak contang-contang apa tu Abang Rodi. Baca ada ni boleh dah. Tak tahulah jurutankuasa masjid tak tahu macam mana. Kok mungkin kita ada apa nak dobit sikit kat situ kan. Mungkinlah depa nak tulis apa-apa ke. Tapi tulis pun tinggal di masjid nak buat apa betul tak? Kan baik kita buat main buku juga satu kan bila nak tulis. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang ada kitab Jawi, baik tuan-tuan sekalian, insya-Allah saya akan mula berkuliah pada malam ni dan pada malam-malam yang seterusnya kita akan menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13. Insya-Allah kita akan pakai di sini tuan-tuan. Dan yang saya sepakat dengan ahli jurutankuasa masjid, kita akan baca tentang kekeluargaan. Jadi saya tengok dalam ni, kalau hak mula-mula, tuan-tuan tanya pula, Ustaz saya tak baca hak mula-mula. Hak mula-mula tu duk cerita bab ni je. Bab makan minum semua mula-mula. InsyaAllah yang tu kita akan sentuh nantilah. Cuma lah ni kita akan tengok bab kekeluargaan. Baik, bagi yang ada kitab Jawi, buka muka surat 60. Manakala kitab Rumi dekat tuan-tuan, buka muka surat 103. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul birri was-silah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dia kata abwabul bir. Abwab ni dia ni plural ataupun jamak kepada bab. Bab ni apa fasal. Dia kata di sini bermula bab-bab kebaktian dan juga perhubungan rahim. Dia kata, malam ni dia nak mula tahun ni dalam kitab ni kita nak cerita bab-bab buat baik dia kata. Bakti ni benda buat baik. Dan juga bab yang ada hubung kait dengan rahim. Rahim. Kita kalau dengan kawan, tak disebut sebagai silaturahim. Tuan-tuan nak kena faham yang tu.
Sekali tuan-tuan kata pula, saya kemarin saya pergi Johor. Tuan-tuan kata macam tu. Pergi jumpa kawan, saja pergi sambung silaturahim. Hang nikah dengan dia kah? Apa pasal Ustaz kata aku tu? Silaturahim. Makna dia rahim tu, ada tak ada hubungan rahim hang dengan dia? Maknanya ada tak ada hubungan darah hang dengan dia? Dia kawan saya. Yang tu bukan silaturahim. Yang tu nama dia ukhuwah. Boleh faham tak sekalian? Tu cerita dia macam tu. Kalau silaturahim, silah ni adalah hubungan. Rahim ni yang ada hubungan rahim. Contoh dia Tok Wan kita dulu ni. Ataupun Tok kita. Tok kita dia ada anak dia 3-4 orang. Jadilah mak-mak menakan kita dengan mak kita apa semua. Hak mana keluar daripada Tok kita tu. Jadi sepupu kita lah, anak menakan kita. Yang tu disebut sebagai rahim. Pasal mai daripada rahim Tok kita tu. Yang tu silaturahim. Boleh faham tak sekalian? Yang kita jumpa kawan apa semua ni, yang tu bukan silaturahim. Yang tu adalah silatul ukhuwah. Yang tu perhubungan ukhuwah kita dengan mereka. Kalau rahim, kita jadi bisa dengan kawan kita. Jadi anak kita tu, yang itulah rahim. Itu cerita dia. Baik. Dia kata, maka di sinilah tempat bicaranya. Di sinilah kita akan guna ataupun kita akan cerita. Dan semuanya itu daripada hadis Nabi SAW. Yang seronok baca kitab Bahrul Mazi ni pasal apa? Pasal dia bukan buat main saja satu cerita, tetapi dia akan buat main sangkutan ataupun rujukan kepada apa yang dibicarakan dalam kitab, iaitulah hadis Nabi SAW. Dia bukan hanya cakap kosong, tapi dia buat main cerita ni. Dia akan ambil hadis Nabi satu, dia akan huraikan hadis tu. Yang ni yang dibuat. Tuan-tuan tahu tak siapa yang buat kitab Bahrul Mazi ni? Ni pun nak kena habang ya. Bahrul Mazi ni dia dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Muhammad Idris Al-Marbawi. Marbawi ni orang Lubuk Merbau Perak. Lubuk Merbau Perak. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi Kuala Lumpur ke apa ke, kalau berasa nak singgah, nak pergi ziarah kubur dia, boleh keluar ke Kuala Kangsar lah. Keluar ke Kuala Kangsar, tuan-tuan pergi cari Google apa sikit dalam tu, cari Waze ke apa ke, pergi cari tempat sekolah menengah kebangsaan Idris Al-Marbawi kalau tak silap saya. Kita akan jumpa sekolah dulu, pergi jalan sikit, dia akan masuk kiri, akan jumpa Masjid Idris Al-Marbawi. Di belakang Masjid Idris Al-Marbawi lah ada kubur Syekh Idris Al-Marbawi. Tuan-tuan bidang tu ada. Dia buat papan tanda apa semua, dia akan letak riwayat Syekh Idris Al-Marbawi. Dia ni dilahirkan bila, bini dia berapa orang, anak dia berapa orang, anak dia jadi apa, dia akan cerita di situ. Bila ziarah tuan-tuan sekalian, pergi habang kat dia. Kan? Minta kepada Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala yang menyampaikan hasrat kita kepada dia. Kan, kata Syekh, kami main ni minta, ya Allah sampaikan hasrat aku kepada dia. Main ni nak minta izin, nak mengaji kitab Bahrul Mazi. Dia kata okey, jahanam kita. Kan, jangan bagi dia kata okey. Kan, maksudnya apa? Lagu tu lah, kita pergi orang kata apa, wasilah ataupun tawassul. Kan, tu, kita pergi berdoa kepada dia, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar Tuhan sampaikan. Sebab kita nak mengaji kitab dia ni. Kan? Kita nak ambil ilmu daripada dia. Pasal itulah, kalau tuan-tuan pernah dengar, siapa-siapa guru yang mengajak tuan-tuan pun bila buka kitab, dia akan mulakan dengan perkataan qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan pernah tanya dah ustaz, ustaz benda apa ustaz duk sebut depan tu? Syair Arab kah? Kan? Kita tak pernah tanya, kita duk ingat, oh yang tu ni kot, hak tu biasa-biasa tok guru duk baca lagu tu lah kot. Yang tu sebenarnya doa, tuan-tuan sekalian. Qala al-musannif maknanya dan telah berkata pengarang kitab ini. Ni, kita nak baca kitab dia ni. Dia dah tulis dah ni, hak ni yang kita nak baca. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana kami mengharapkan manfaat daripada ilmu dan juga kitab hak dia tulis ni Fidaraini amin, dalam dua negara, iaitu di dunia dan juga di akhirat. Amin belakang tu maknanya doa. Tuan-tuan doa amin tak waktu tu? Tak amin, buat kering ni lah. Amin lah waktu tu. Kalau baca jenis ni di Indonesia, tuan sekalian, wa nafa'ana bi'ulumihi fidaraini amin. Orang bakal dengar amin, dia bengak. Ya Allah, mustajabkan ya Allah doa yang dibacakan oleh guru tu, sebab kami nak ambil manfaat daripada kitab ni. Ni dah kita duduk dengar saja, dengar tentang wa nafa'ana tu, royup. Royup lah Ustaz. Tadi dengar punya tet-tet dia jaga Ustaz. Langgar SOP nampak PTA ni. Kata kat kita pula.
Boleh faham tuan sekalian? Baik, kita nak ambil diasaskan kepada hadis Nabi SAW. Inilah Syekh Idris Al-Marbawi. Sebab tu kita seronok baca kitab ni. Apa-apa ada rujukan dia. Dia tak cerita kosong. Dia buat main satu cerita, dia akan sandarkan kepada hadis Nabi SAW. Dan yang kedua tuan-tuan, dalam kitab Bahrul Mazi ni juga, dia bukan takat memberikan hadis kepada kita, malah dia cerita pula martabat hadis tu pula dekat kita. Hadis ni hadis sahih ke? Hadis ni hadis dhaif ke? Hadis ni hadis hasan ke? Hadis ni hadis hasan sahih. Dia cerita kepada kita. Apa tentang maksud dia ni? Maknanya kalau sahih, dia boleh dijadikan amalan dan boleh dijadikan hujah. Kalau hadis tu hadis dhaif, dia tidak boleh dijadikan hujah. Dia hanya boleh dijadikan sebagai fadailul a'mal. Yang tu ceritanya. Sekurang-kurangnya, kita buat amalan, kita tahu benda ni pernah disebut oleh Nabi SAW. Selesai hati kita. Kadang-kadang kita buat satu amalan, kita pun tak tahu main daripada mana benda tu. Kata apa buat lagu tu main mana? Dia kata aku tengok orang buat. Nak jawab macam tu ke depan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita lah ni zaman kita mencari amalan hak kita buat ni betul tak betul, susur galur dia sampai kepada Nabi SAW. Jangan kita buat satu benda yang kita pun tak tahu main daripada mana. Kita duk kira tiru orang. Sebab ibadat ni dia bukan boleh tiru orang. Ibadat ni dia kena cari ilmu. Ibadat ni dia kena tahu main daripada mana. Sekurang-kurangnya kita berpegang al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Ulama ni lah yang duk cerita kat kita. Dan ulama ni dia petik daripada hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Barulah amalan yang kita buat tu kita berasa kejap ketika mana kita amalkan dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 111 masalah dia kata. Kebaktian itu ialah buat benda baik. Maka apa jua perbuatan yang baik dan budi, maka dinamakan akan dia dengan kebaktian. Apa saja benda baik yang kita buat, yang tu disebut sebagai bakti. Tu cerita. Baik, lepas tu dia kata apa? Seperti menolong dengan harta ataupun tolong dengan kederat. Itu benda baik. Kita ada harta benda, kita ada duit sikit, kita tolong orang dengan duit kita. Itu adalah kebaktian. Itu buat benda baik. Lepas tu apa lagi? Kalau tak ada harta, kita tolong dengan kederat kita. Kita tolonglah dengan kesihatan, dengan kekuatan badan yang Tuhan bagi dekat kita. Dengan akal pemikiran yang Tuhan bagi dekat kita. Tuan-tuan main ke masjid, tuan-tuan duk nampak tabung masjid, nak bubuh duit dalam tabung masjid, kita pun tak ada duit. Dia kata aku tak tolong apa ke masjid tu. Tak. Hang juga diperlukan juga pertolongan daripada hang. Apa dia yang hang boleh buat? Dia kata aku tak boleh buat apa, takat aku naik rabat boleh cuci kipas boleh, nak bagi duit tak boleh. Hang buatlah yang tu. Aku tak boleh, aku tak apa nak boleh naik jadi takut macam mana atau akal pemikiran ada tak? Ada. Hang bagi idea apa-apa yang boleh bantu masjid. Tolong tuan-tuan sekalian. Sekurang-kurangnya depan Allah Taala kita ada jawapan bila Tuhan tanya kita. Aku bagi ke hang akal, apa yang hang buat dengan akal hang? Duk fikir kira nak condemn orang lah. Aku bagi dekat hang kederat, badan hang yang sihat, hang buat apa dengan badan hang? Kita ada jawab di hadapan Allah. Sekurang-kurangnya saya mai, ya Allah, saya mai tengok masjid dulu. Lepas tu tengok masjid tak cuci apa semua, saya tolong cuci. Itu jasa yang Tuhan bagi kepada kita. Dengan kesihatan hak ada, kita sebarkan kepada orang. Kita bagi untuk masjid. Sebab kita nak bagi guna duit, kita pun tak apa nak berani. Tak tuan sekalian. Bubuh dah dalam tabung RM50 tu pun. 3 hari demam. RM50. Kan? Mai hari keempat tu nak bubuh pula, tu buatlah home dak. Dia nampak tabung, dia lari jauh lagi. Contoh dia begitu. Baik. Dan dia kata apa? Ataupun memberi ingat dan mengajar serta menasihat. Itu juga benda baik. Kita peringat orang. Masuk waktu semayang, kita peringat orang. Tuan-tuan ni, yang Tok Bilal kita duk azan apa semua ni. Allahu Akbar. Besar jasa Tok Bilal kita ni. Setiap rumah yang dengar suara dia masuk azan ke dalam rumah dia, pahala berlipat ganda bagi kepada dia. Pahala berlipat ganda. Sehingga kan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang menjadi Bilal ni tuan-tuan sekalian, ketika mana di padang mahsyar, waktu tu orang pekat ramai berdempek-dempek di padang mahsyar. Yang kata Tok Bilal ni Allah Ta'ala akan tinggikan tengkuk dia, dan dalam keadaan dia tidak lemah dengan orang yang begitu sesak. Panjang ya tengkok dia, nampak sopangan jirapah.
Kan pasal Tok Bilal ni dia tarik suara dia kan. Jadi Allah Ta'ala bukanlah kata panjang tengkok tu sobangan jerapah dah. Cuma Allah Ta'ala memuliakan dia. Waktu kita duduk kelang kabut di padang mahsyar tu, dia relax, tak ada duduk penat apa, tak ada duduk serabut apa, tak ada duduk sesak apa, pasal apa? Pasal atas dunia dia telah mengingatkan orang supaya semayang. Itu kelebihan Tok Bilal. Kan kita peringat orang. Lepas tu apa lagi? Kita mengajar orang. Kita ada ilmu. Malam ni tuan-tuan dengar hadis Nabi tadi kita sebut, balik pi habang kat orang. Paling tidak balik pi habang kat rumah kita tu. Habang kat bini kita, habang kat anak-anak kita. Kita pula kan rajin duk update di Facebook ke apa. Tulis dalam tu. Kan? Kematian Abi Talib menyebabkan Nabi SAW amat bersedih. Oleh itu sama-samalah kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi cinta kita kepada Nabi membuat-buat tambah lagi cinta kita. Yang tu benda tu kita ajak kepada orang. Ni dak duk kira tangkap gambar sedang mengikut kuliah. Muhung ni dia tangkap gambar dia keluar balik. Kan? Ni pun jenis kepala jambui punya orang. Lepas tu apa dia kata menasihatkan orang, nasihat tuan sekalian. Dan memaafkan apa kesalahannya. Itu juga benda yang baik. Maafkan orang. Walaupun benda tu tuan-tuan sekalian, benda yang berat bagi kita. Orang buat naya dekat kita, orang menzalimi kita. Tiba-tiba kau tu main suar tangan, kau tu main nak minta maaf kat kita. Kalau kita tak maafkan, apa kata hadis Nabi SAW? Nabi kata orang yang ketika mana orang suar tangan nak minta maaf kat dia, dia tak mau maafkan. Nabi kata dia ni diibaratkan sebagai ceti-ceti haram. Nabi kata. Kan? Maksud dia orang yang mengutip cukai dalam keadaan tidak adil. Atau Nabi kata macam tu. Walaupun hak memberikan maaf tu hak kita. Tapi kalau orang dah suar tangan dekat hang, orang minta maaf banyak-banyak kepada hang, hang kata minta maaf banyak kata. Aku nak maafkan hang tak sekali kot. Kan? Biar pergi kat hang kata. Lagu tu punya. Walaupun maaf tu hang punya, keputusan tu ada pada hang, Nabi kata kalau hang tidak maafkan dia, hang ni diumpamakan seperti orang yang mengutip cukai dalam keadaan tidak adil. Yang tu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan juga mendoakan baginya. Itu benda baik. Kita tak boleh nak nasihat orang, kita tak boleh nak mengajang orang, kita tak boleh nak bagi peringat orang. Apa benda yang kita boleh? Mendoakan orang, tuan-tuan sekalian. Jiran kita sebelah, kita nak mai ke masjid. Dia duk ada di sebelah. Kita tahu kalau waktu maghrib ni ada kira nak basuh motor, dia kira nak basuh kereta. Lepas tu kerja duk tegur kita ya. Mana haji, masjid ke? Masjid. 40 tahun dah duk tegur kita. Dia tak pernah main masjid pun. Hai tuan-tuan, hati siapa yang tak terasa kita duk keluar pergi masjid, hang duk tegur aku, tiba-tiba hang tak pernah pergi ke masjid ni. Dan kita pun mulut sikit punya berat nak kata kat dia, jom kita pergi masjid. Nak kata macam tu. Pernah sekali kata dulu, kata-kata, dia tak duduk dah di rumah tu. Dia pindah pergi taman 6 bulan tak tahu. Lepas tu batal balik main. Berasa hati kita. Nak ajak orang buat baik. Tuan-tuan ingat mudah kan nak ajak orang buat baik? Oi tuan-tuan. Saya duduk kata peli kat dia pula. Kita keluar-keluar, haji mana masjid ke? Dia kata masjid lah. Waktu tua-tua ni dia kata nak pergi mana. Nak kata lagu tu pun saya kawan berasa hati. Jadi apa yang boleh kita buat? Kita nak buat juga kepada dia. Kita nak ada juga jawapan di hadapan Allah Ta'ala. Apa dia jawapan dia? Sekurang-kurangnya kita mendoakan dia. Ya Allah, bagilah hidayah kepada Tok Syekh Kepiah Longgang ni. Lagu tu lah. Kan? Biar dia boleh main ke masjid juga macam mana aku boleh main. Macam tu. Boleh nah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, memberikan kasih sayang. Itu juga kebaktian. Dan juga ikhlas kepadanya. Apa yang kita buat, apa yang kita doa, apa yang kita bagi kasih sayang, sama ada kepada keluarga kita, ikhlaskan benda tu. Itu juga adalah kebaktian. Dan tidak menyusah-nyusahinya. Kita tak jadi orang yang menyusahkan orang. Dah lah hang tak boleh buat baik, hang jangan kacau orang nak buat baik. Yang tu pegang macam tu. Hang tak boleh nak tolong orang. Dalam kuliah apa semua ni, hang tak boleh nak main. Hang jangan jadi orang yang menghalang orang nak pergi kuliah. Macam tu lah. Kan? Baik, seterusnya dia kata apa? Dia kata hubung rahim itu ada berpangkat-pangkat dan juga berdarjat. Sekurang-kurangnya berpeduli-pedulian dan bertegur-teguran, dan jikalau dengan salam sekalipun. Dengan adik-beradik, kita mau juga duk bagi salam juga. Kita kan ada grup lah ni tuan-tuan sekalian. Kalau boleh tegur-tegur dalam grup ni. Ni senyap, silent reader dalam grup tu. Duit tak ada, baru duk tegur kak kita. Duit tak ada, baru duk tegur abang kita.
Assalamualaikum, selamat pagi, aku doakan hampa semua selamat apa semua. Depa tahu dah duit kering dah tu. Lagu tu punya doa dah, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, tengok apatah lagi adik-beradik kita. Kita kadang-kadang dengan keluarga kita, kita buat sekupang dua kupang, tapi main dengan kawan ni kita jaga elok. Anak kita perlukan sesuatu, kita tak tunaikan buah hajat dia, tapi main dengan kawan minta macam-macam ni kita bagi. Bini kita duduk lapak cendol tengah malam suruh cari cendol. Tabang lepak cendol. Gila hang lepak cendol tengah malam, aku nak cari tang mana? Tapi mai dengan kawan ni tuan-tuan sekalian, bukan kata cendol, benda lain pun dia minta tengah malam, mangkit lompat pergi cari tu. Kan? Yang kata kawan ni. Jadi, utamakan keluarga kita. Sebab tu dalam Al-Quran kata apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Bagilah peringatan kepada ashirah, kepada ahli keluarga kamu yang terdekat. Maknanya ahli keluarga dulu kita kena dahulukan daripada kita dahulukan orang lain. Maka bersalah-salahan yang demikian itu dengan sebab bersalah-salahan kederat dan juga hajat. Setengahnya wajib dan setengahnya sunat. Dan jikalau tiada sampai sehabis-habis hajat dan kederat sekalipun, tidak dinamakan memutuskan rahim jikalau ringkaskan atas kadar sekuasanya. Apa dia habaq kat kita tuan-tuan? Carilah jalan untuk kita sambung silaturahim. Hak mana adik-beradik ni, hak mana jauh-jauh, carilah balik. Kita nanti akan sampai macam mana hubungan kita di antara kawan-kawan ayah, kawan-kawan mak kita yang mak dan ayah kita sudah meninggal. Ada orang mai tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimanakah saya nak buat bakti kepada ibu dan ayah saya yang sudah meninggal?" Kalau hak hidup tak apa, hak hidup kita boleh buat bakti lagi kat dia. Ni hak dah meninggal ni. Maka Nabi SAW dia jawab, dia kata apa? Dia kata di antara dia sambunglah hubungan yang mana pernah dijalinkan oleh ibu dan ayah kamu. Cari balik kawan ayah, cari balik kawan mak tu. Kan mak dulu sekolah mana, pergi cari balik depa tuan-tuan sekalian. Abang kata saya anak sekian-sekian. Oh dia kata hak ni hak waktu kecil hak duk main terjun sungai kau ni telanjang bogel. Saya lah tu. Tapi lah ni saya haji dah kata. Jangan duk sebut cerita tu. Kan jadi saya main ni mak saya meninggal dah. Jadi saya nak sambung balik orang kata apa nama hubungan ukhuwah di antara kita. Yang tu di antara cara untuk kita berbakti kepada ibu bapa kita. Boleh faham tuan sekalian? Ni bila dah habis terus macam tu ya. Aku pun tak kenal dah hang siapa, hang kawan mak aku ke, hang kawan pak aku tak kenal dah. Kan baik. Bab yang seterusnya dia kata bab majaa fi birril walidain. Iaitulah bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan akan berbakti kepada dua ibu bapa. Yang ni saya cerita pi bulan depan insya-Allah. No? Boleh tuan-tuan? Kita berhenti dekat lah kot insya-Allah. Bulan depan kita akan tengok bab berbakti kepada kedua ibu bapa. Okey? Siapa-siapa yang masih ada ibu dan bapa lagi, manfaatkan betul-betul. Manfaatkan betul-betul tuan-tuan. Selagi mana depa ada hayat dengan kita, manfaatkan. Dan banyak-banyak sabar dengan telatah dan juga kerenah depa. Sebab apa? Sebab kita pun nanti akan tua macam depa juga. Waktu tu kita tahulah, tuan sekalian, hak mana tak kena di mata kita, kita akan sebut. Anak kita bila dah besar, dia tak macam budak-budak, dia tak macam waktu anak kita kecil dulu. Kecil dulu kita marah, kita godam dia, kita buat macam-macam kat dia pun tak ada masalah apa, pasal dia pun tak berasa apa dengan kita. Tapi bila kita dah mula dah mula berumur dan dia pun dah mula ada anak, ada keluarga sendiri. Kadang-kadang kita tegur cucu kita anak dia berasa. Dia berasa, tuan sekalian. Awak yang hang ketegak sangat, kita tegur anak dia. Pak dia berasa, sedangkan hang ni cucu aku. Hang tu anak aku. Dia berasa. Tak baliklah rumah kita cuti ni. Awak tak balik? Dia kata, ayah. Anak kita hak bongsu abang. Dia kata, abang tak balik pasal apa? Pasal hari tu ayah tegur anak dia macam mana tau. Anda nampak tak? Kan? Kita akan berasa. Jadi kalau kita berasa pak kita buat macam tu kat kita, tuan-tuan, satu hari nanti benda tu akan main juga kat kita. Macam tu lah. Kita pergi tegur cucu kita, mau tak tegur cucu. Walaupun kita sayang kat cucu, tengah duk lena bagus, tiba-tiba dia lompat terjun atas perut kita waktu tengah tidur. Tak angkat tangan nak sigong. Angkat tangan nak sigong, tengok-tengok, pak dia duk tengok kita. Pak dia tu anak kita. Hak terjun atas perut kita, cucu kita. Dia pun berasa, ayah angkat nak sigong anak saya tu, saya berasa, ayah. Nampak tak sekalian? Allahu Akbar. Dan benda tu, semua akan kita hadapi. Kita akan hadapi.
Waktu tu baru kita tahu siapa kita, tuan-tuan sekalian. Tak kira lah hang ni ustaz ke, hang ni tu imam ke, hang ni siapa, tak kira. Waktu tu baru kita tahu siapa diri kita yang sebenar ketika mana kita menghadapi telatah ataupun kerenah mereka. Apatah lagi ketika mana ibu dan ayah kita, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan mereka itu sudah tidak mempunyai kedekat macam mana duk ada lah ni. Lah ni tak apalah, mereka duk ada tangan, duk kuat, duk boleh koyak minyak motor main ke masjid ni. Mereka sakit, nak pergi cuci buah pinggang ke apa, mereka duk boleh start kereta, mereka pergi cuci sendiri. Lepas pada ni, mereka pun duk terlantak. Waktu tu, kita nak kerja, bini kita pun nak kerja, nak hantar anak pergi sekolah pagi-pagi, mana nak posah dengan mak kita duk ada, dengan ayah kita duk ada. Waktu tu baru kita tahu. Sambil-sambil duk cuci pampers dia, apa semua ni, duk bagi pakai apa semua ni. Kadang-kadang dia duk main dalam hati ni, ish, awak lah yang liat sangat nyawa orang tua ni. Demai aku tu. Macam dia gitu. Allah tak tahulah. Saya minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan lah, supaya Allah Ta'ala memelihara kita lah. Daripada duk terlintas benda-benda macam tu. Kita pula urgent ni, saya nak pergi office ni satgi pukul 9, satgi ni nak mesyuarat apa semua ni. 8.45 pak kita duk panggil, mai saya tukang, aku nak berak apa semua ni. Pak tak ada nak bangkit dah. Allah, pak celah ni, pak nak berak. Memanglah celah tu dah dia sakit perut nak berak, nak buat macam mana? Bukan boleh duk tahan-tahan. Tak apa-apa, cik pergi mesyuarat lu, balik sekali baru saya nak. Lagu tu kan tuan-tuan sekalian. Dia mula duk beratih kat kita, hang ni anak apa tak guna betul bos. Dia mula dia nak keluar daripada rumah yang pak duk hingat. Tuan-tuan. Habis semua. Hari tu kira buat kerja apa semua tak edit. Pak duk beratih mai kat kita. Sampai kita pun duk mengadu kat kawan-kawan dia, kata aku kadang-kadang payah juga duk jaga orang tua sakit di rumah. Dia mula payah juga jaga orang tua sakit di rumah. Aku pun tak tahu aku nak pergi hantar bintang mana. Tak nak pergi hantar pergi rumah orang tua dia pun tak mau kalau duk duk terkepak lagu ni. Kita nampak tak? Allah wal-ayazubillah. Kita minta pada Allah biar Tuhan pelihara kita. Janganlah sampai berlaku fitnah. Pasal itu tuan-tuan sekalian, dalam doa yang terakhir sebelum kita nak bagi salam, Nabi SAW dia mengajakkan kita banyak baca 4 benda ni. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, nombor 1. Ya Allah, aku minta lindung daripada azab kubur. Nombor 2, wa a'udzubika min azabi jahannam, aku minta lindung daripada azab jahannam. Nombor 3, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Yang ni, aku minta lindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan kita tengok kadang-kadang orang meninggal macam tu ni, kita tengok Allah mudahnya Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Jangan sampai Tuhan peram kita sakit sampai jadi fitnah di kalangan anak-anak kita ni. Sampai anak kita pakai duk mesyuarat masing-masing dah. Lah ni kita cari siapa-siapa bagi jaga pak, tuan-tuan. Orang lain jaga pak tak sama dengan anak jaga pak. Orang lain dia tonyoh pungkak kita dengan berih periuk kan? Berih periuk tu ada tonyoh aku tu, ada kata nak berak sangat, nasib baik dia tonyoh juga buat dia sumbat berih tu dalam pungkak kita. Pakai tak berak 3 minggu. Kita balik-balik mai tanya, pak saya tak, alhamdulillah kami jaga pak hang tak berak dah dekat 2 minggu ya ke? Syoknya hampa. Syoklah berih periuk dalam pungkak dia. Kita nampak tak? Sama juga macam orang yang memandikan mayat ibu dan ayah. Tak sama macam mana seorang anak yang memandikan ibu dan ayah dia. Waktu dia mandikan mayat ayah dia, tuan-tuan sekalian, seolah-olah ayah dia masih hidup. Jadi dia mandikan, dia cuci elok-elok air paip tu, dia tak tuang lagu tu. Sebab orang hidup, kalau orang hidup tuang air paip, dia nak menyapas macam mana? Tapi main dengan orang yang bukan pak kita, yang bukan mak kita ni, tuan-tuan, agak-agak kita nak buat lagu tu kah? Minta maaf sebutlah. Bukan di masjid ni, masjid lain lah. Kan? Lekaslah hampa duk mandi apa lama sangat. Kita pun duk tengok tang lubang hidung dia ni tonyoh dengan apa pun tak keluar pun dengan kain hak kita buat apa dengan apa nama buruh gigi tu kan, kita buat dengan kain pecah kain kita tak ada pun. Dia ambil pipe tu, dia tonyoh, dia tembak pipe tu dalam lubang hidung kawan ni. Siapa sangka tuan, kau ni dah mati dah, buat macam mana? Kalau mayat tu duk boleh bercakap lagi, mampu dia kata, "Weh, hang tak rasa aku lemah ke hang duk tuang dekat lubang hidung aku ni?" Tak masalah nak benda tu. Kita tak tahu dia kepak kot mana. Dia angkat-angkat nak cuci kot belakang, dia pakai tolak bagi jatuh kedegum tu. Lagu tu ya. Wal'ayazubillahi min zalik. Pasal itulah kita tuan sekalian, selaku bapa lah ni, tengok anak kita macam mana nanti. Dan berdoa mudah-mudahan anak kita itu akan jadi anak yang soleh
Dan kalau nak dapatkan anak yang soleh, kita sebagai bapa ni juga sentiasalah menjadi anak yang soleh kepada ibu dan ayah kita. Birru aba'akum tabirru abna'akum. Itu janji Nabi. Nabi kata kalau hang buat baik kepada ibu dan ayah hang, anak-anak hang juga akan buat baik kepada hang. Boleh faham tak nah? Baik, sebelum saya mengakhiri, tuan-tuan pernah dengar ada istilah Melayu dia kata apa? Kalau bapa kencing berdiri, anak nanti akan kencing berlari. Betul tak? Kalau hang dah mula buat kurang ajar kat pak hang, anak hang akan buat lagi teruk pada tu. Kan? Kalau saya tak pegang istilah tu. Kalau bapa kencing berdiri, anak nanti akan kencing atas kepala bapa. Kan? Mampu tunggulah. Hari ni hang terkah pak hang, isu anak hang nanti akan terajang. Ada lagu tu lah. Dia akan lagi teruk apa yang kita buat. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Tuan, saya ulang sekali lagi, kita akan baca di Masjid Ibadur Rahman ni. Itulah hari Khamis. Hari Khamis malam Jumaat, minggu yang ke apa? Minggu kedua. Hari Khamis malam Jumaat, Ibadur Rahman di Masjid Ibadur Rahman. Kita akan guna kitab Bahrul Mazi jilid 13. Kan? Hak masjid bekalkan tu, yang tu wakaf, tuan-tuan bagi balik kat masjid. Nak lagi cantik lagi tuan-tuan, tuan-tuan tolong pergi beli, tuan-tuan pergi bagi pula kat orang. Siapa nak mengaji nah, hampa ambil. Kan? Aku tak kena mengaji dah, hampa kena mengaji. Pergi kot tu pula, kan? Tok Syekh ni pun. Bagi kat orang, biar orang wakaf kitab, biar orang boleh mengaji kitab tu. Dan kita pun mengaji samalah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.